dan salam sejahtera yang saya kasihi saudara pengurusi majlis yang berusaha Fadil Ustaz Firdaus Jaafar selaku Ketua Pemuda Kapas Kawasan Jerai merangkap Ahli Parlimen, sahabat saya yang berhormat Saudara Saifuddin selaku Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Rahman Maidin yang baru saja memberikan ceramah tadi. Dia ni seorang korporat besar, dia bukan meniaga laksa buyung tu. Ni orang meniaga MRCB yang dulunya kontrol TV3. Itulah dia. Sekarang dia keluar daripada UMNO. Takkanlah tuan-tuan bersakat duk jual jagung kok belah gurun nak duduk dalam UMNO. Jadi lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suruh kamu menunaikan amanah kepada orang yang di bawah kendaliannya. Apabila dihukum, hendaklah dihukum dengan adil. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, PAS sebagai sebuah parti, dasar yang PAS pegang ialah dasar dia Islam. Tuan-tuan boleh tengok dalam perlembagaan PAS pasal 3. Sejak daripada 24 November 1951, dasar PAS ni tak pernah berubah. Sejak lebih daripada 62 tahun, dasar PAS tak pernah berubah. Walaupun Datuk Hassan Ali dia kata PAS hari ni telah tergelincir, kita baru tergelincir, Hassan Ali dah masuk dalam gaung. Kita gelincir tak apa, kereta kita helak, kita boleh lompat naik. Dia duduk dalam gaung towing tak merangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ni kes amanat Hassan Ali suruh Tok Gua Haji bertaubat. Hei Hassan Ali, nak suruh Tok Gua Haji taubat, ambil cermin suruh muka dulu. Hassan Ali itu di antara bai'ah dia apa? Dia sebagai mengetuai calon PAS di Selangor pada tahun 2008. Antara kandungan bai'ah yang terakhir ialah kalau sekiranya ia dipecat, ini semua diatur, dijanji setia oleh calon PAS. Kalau dia dipecat, maka dia kena letak jawatan sebagai adun. Sekarang dia tak letak jawatan sebagai adun. Dia menang itu bukan nama dia Hassan bin Ali. Dia bertanding itu menang atas tiket Parti Islam Malaysia PAS. Patut dia kena letak jawatan. Sebab tu hari ni dia makan gaji dia tu gaji tak betul. Akibatnya kepala dia masuk air. Tak boleh tuan-tuan, dia makan gaji orang tak reda. Orang tak reda. Hak wakil rakyat tuan-tuan hak lompat tu. Zainuddin, tuan-tuan ingat senang dia hidup dulu. Batu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dasar PAS tidak berubah. Tak berubah. Apakah tuan-tuan tengok apabila PAS berkawan dengan DAP, kita berubah? Berubah atau tidak? Melainkan kalau tuan-tuan tengok Tok Guni Aziz dah berubah sejak berkawan dengan Ling Guan Eng. Tok Guni Aziz dah tak pakai jubah, tak pakai serban, petang-petang belah rambut tengah, pakai seluar jin, tali pinggang King Cobra. Kuliah duha pun tak ada, maghrib pun tak ada. Barulah tuan-tuan kata PAS berubah. Sekarang berubah atau tidak?
isteri Tok Guru Jadi, Tok Puan Zainab, kanak kita dah buang tudung, set rambut agung-agung 69 macam Rosmah. Barulah ketika itu tuan-tuan akan kata apa berubah. Dah. Malahan apabila kita duduk berkawan dengan mereka, kita menunjukkan tingkah laku kita sebagai satu parti Islam yang kita memperkenalkan Islam itu sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita memperkenalkan bahawasanya Islam itu memberi rahmat kepada sekalian alam. Kerana Islam Allah Ta'ala tak sebut rahmatan lil malayuin, Allah Ta'ala tak sebut rahmatan lil arabiyin, Allah Ta'ala tak sebut rahmatan lil siniyin, Allah Ta'ala tak sebut rahmatan lil hindiyin, tapi Allah Ta'ala sebut rahmatan lil alamin. Akhirnya macam ni yang rakyat tengok kita. Maka dengan sebab itu, perkara ini yang kita buat di tengah-tengah masyarakat pada hari ini. Tapi mereka tuduh kita. Tuan-tuan, tiba-tiba dalam keadaan kita berkawan elok-elok dengan lampah kata rakyat sebagainya, Mahathir pula kata UMNO syaitan yang dikenali. Saya pun tak gamak nak katakan UMNO tu syaitan dah. Pasal UMNO ni bukan orang lain, Pak Menakan, sepupu Tok Besan, Pak Mentua, Mak Mentua, yang paling sui kali bini tu UMNO. Allah tu sui orang panggil. Balik tengok dengar ceramah takbir, takbir Allah Akbar, balik tengok bini tu UMNO. Sui. Tapi nak beritahu tuan-tuan, Mahathir dia kata UMNO tu syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wa man yakuni syaitanu lahu qarina fasa'alahu qarina, kata Allah, siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai kawan dia, maka ini seburuk-buruk kawan. Tiba-tiba Mahathir kata UMNO itu syaitan yang dikenali. Ada tak Datuk Najib marah kepada Mahathir yang kata UMNO itu syaitan yang dikenali? Ada tak tidak? 3.5 juta ahli UMNO tuan-tuan senyap, tak bantah kenyataan. UMNO jerai bantah atau tidak kenyataan Tuan Dr. Mahathir yang kata UMNO syaitan yang dikenali? Bantah atau tidak? Artinya tuan-tuan, as-sukut wa alamatur ridha. Diam berarti mereka redha UMNO itu parti syaitan. Kita pun tak gamak nak kata tuan-tuan, rakan-rakan kita lah UMNO tu ramai. Tapi masalah sekarang ni, Tuan Mahathir ini tuan-tuan dianggap sebagai al-mursyidul am. Marjih, pakar rujuk kepada UMNO. Batu hari ini Mahathir sekarang jadi ketua penderangan. Ahmad Maslih tu jadi pionnya. Mahathir ketua penderangan. Dia akan mempertahankan Najib. Pasal apa? Najib mempertahankan kepentingan dia dan anak dia. Batu Mahathir, dia cukup marah kepada Pak Lah Baloi. Saya kadang-kadang terkesian ke Pak Lah. Kadang-kadang Pak Lah ada majlis, Mahathir hentam panjang Pak Lah. Kita kesian Pak Lah. Pasal apa dia marah Pak Lah? Pertama, Pak Lah batal jabatan Menko. Pak Lah ni walaupun dapat lembik, tapi berani. Waktu dia batalkan jabatan Menko, orang tanya Datuk Seri, Datuk Seri tak bimbang ke Tun marah pula ni projek-projek Tun? Dia kata apa? Iyalah, Tun ada cara dia, saya cara saya. Dia lembut je tapi tegas. Najib tengok badan kami hebat, bibir merah menyala macam buah delima, tapi semangat kemetok. Taklah kita tengok tegas tau, hebat.
dia bertenang ya dengan jin dia di Putrajaya. Yang kedua, Mahathir marah nak pasal Palah, iaitu zaman Palah lah Datuk Seri Anwar Ibrahim bebas. Dia hutang budi dengan Najib pasal apa? Mukhlis lawan Ketua Pemuda dengan Khairi. Khairi menang Ketua Pemuda, tak jadi menteri. Mukhlis kalah Ketua Pemuda, jadi Timbalan Menteri. Pelik tapi menang. Yang kedua, apa kena Mahathir kena ikut. Baru ni kita tengok Petron yang dimiliki oleh syarikat anak dia Mirzan. Mas elok-elok duk pakai minyak Petronas, diarahkan Petron supply minyak kepada Mas. Ni Mahathir kehendak dia kena ikut. Kalau tak ikut tak boleh. Sebab tu baru ni orang tanya, adakah Najib bagus, Rosmah pun tak ada masalah. Sampai dia pergi resmi biografi Rosmah, biografi tak tulis lagi, dah resmi dah. Anak tak wanai, kepala cukup lah. Yang ni lagi berat. Mahathir kata apa? Ini ajaran baru, malaikat juga buat salah. Malaikat itu bukanlah golongan yang suci, kerana kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah. Ni Mahathir kata tau. Bukan saya tipu ni. Hai, saya benar tipu, saya ustaz. Ni sedangkan Quran sebut jelas, malaikat yang makhluk hebat, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni makhluk yang tak pernah buat dosa, tak pernah buat salah. Saya tanya orang Kristian, tanya orang Buddha, tanya orang Hindu, dan agama mereka pun sebut malaikat ialah sejenis makhluk yang baik. Tiba-tiba Mahathir boleh kata malaikat juga buat salah. Yang ni kita tak dengar pula sibuk majlis fatwa, doa keluar fatwa, suruh dia tobat. Harus sani lah. Sani lah. Nah, Ustaz UMNO. Ustaz lah UMNO mantap ni. Ustaz lah UMNO, mulut semua penuh dengan sagon. Tahu sagon? Tahu tak sagon? Apa hukum? Bu. Akhirnya kita tengok Mahathir kata malaikat buat salah pun mereka tak pun ditegur. Orang agama lah UMNO ni tuan-tuan, diibaratkan macam Ustaz Fadil sebut, dan kropole dalam negeri, dan kropole dalam karya. Waktu makan mana dia ambil? Jamekhe sehari dua ni laku lah. Ulama lah UMNO ni tuan-tuan, orang lah UMNO ni tuan-tuan, dia lebih kurang serai lantoyang. Serai lantoyang. Waktu nak buat toyang memang kena pakai serai. Waktu nak makan toyang ada pokok amam terkedarah dengan serai. Ada? Ada tak? Ada tak? Dekat mampu kalau makan tu. Sampai Mahathir kata butuh pun tak ada yang beri amaran kepada dia, ulama PAS. Dr. Harundin suruh Dr. Mahathir taubat dengan kenyataan dia. Dia duk gaduh kena dengan amanat Tok Haji Hadi. Hari ni Tok Haji Hadi jawab hari ni dalam sidang dia. Dia beritahu dia bersedia untuk jawab bab amanat, beri kepada dia masa sejam dalam televisyen secara langsung. Tuan-tuan setuju tak? Tapi tuan-tuan yang setuju, rakyat yatim tak setuju dengan Jib. Bagi sejam kita hurai apa konsep, apa maksud amanat. Ni hak Mahathir ni. Pasal apa amanat dia bangkit? No, isu dipak duduk dedah satu-satu. No, Musa Hassan duduk dedah satu-satu. AES yang dibuat oleh saudara Zul, kita tengok hari
ini kita lihat batal semua. IAS cara kerajaan nak dapat duit mudah. Lah, IAS ni tuan-tuan lebih teruk dah hantu raya tau. Hantu raya, kita baca ayat kursi dia berhenti lah. IAS ni 24 jam jalan lah. Saya ni, kami musafir tahu tak saya pudin semua. Tengah malam buta kita pakai lupa balik pelak tengah malam. 24 jam tau. Hantu raya, ayat kursi dia berhenti. IAS ni kursi dia berhenti lah. Tak sampai dalam 3 bulan dia boleh saman 300,000. 300,000 saman. 300,000 saman tuan-tuan. 300,000 saman ni kalau darab dengan 300 ringgit berapa tu? 3 juta kan 3 bilion, 9 juta kan 9 bilion. Saya bilion kan? Bilion saya masuk dalam kalkulator saya berasap. Kira tak boleh masuk. 9 bilion. Siapa tahu meniaga tuan-tuan? Siapa tahu meniaga? Dia letak pula kawasan 60 km sejam. Zaman hari ni mana ada kereta naik 60 km sejam? Kereta lembu pun 63 km sejam. Ini betul-betul tak ada akal itu kerajaan. Yang orang panggil 5 perut buah petai. Tak, buta perut tak ada akal. Ini kita tengok malaikat. Dia kata juga buat salah. Tak ada orang tegur. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Maka hari ini mereka duduk cakap. Kononnya UMNO merupakan seorang pejuang kepada Melayu. Dia hari ini dia bawa ada 3 isu di kampung-kampung. Di dalam hari ini masuk ke kampung-kampung Gurun, ke kampung Buang Cepedak, ke belah Ian, ke belah Naka, ke belah Sungai Limau, Sungai Dedak, orang Melayu ramai tu. Belah Teniang, belah Gurun, belah Batu Lima, belah Sik tu, orang Melayu ramai. Dia dua keluar. Tadi dekat Perak tadi saya tengok ada satu banner dekat Taiping. Selama UMNO hari ni, tajuk apa? Kemana Melayu kalau BN kalah? Tajuk dia. Lah. Apa pelik tuan-tuan dah. Betul dia ni Ustaz pindah tu Melayu. Wah Melayu. Datuk Pada Nordin juga Melayu. Datuk Pada Nordin kalah. Menang pindah ni Melayu. Tiba-tiba dia dah bersyarah orang kampung. Dia kata kalau UMNO kalah, DAP merintah. Kok mana sipil matematik apa ni? Jerman lawan Perancis, hak menangnya ialah New Zealand. Tuan-tuan, tu baru kalah 4 negeri. Dia tak tahu beza antara DAP dengan Melayu dengan Cina lah. Baru kalah 4 negeri. Sebab tu besok kalau kalah Putrajaya besok, tuan-tuan tengok tu jalan Gurun penuh tu ni. Jalan kaki tapi bawa motor. Banyak tuan-tuan besok. Datuk Saifuddin kita buat gila kena tambah besok. Confirm kena buat. Kalau agak tak cukup kita buat tengah padang. Ada satu tengok saya filem Ahmad Nispu, filem apa saya tak ingat. Ahmad Nispu bawa dalam penjara. Besok tuan-tuan tengok besok macam tu lah. Baru kalah 4 negeri tak terbeza. Dia nak masalah kamu-kamu tak buat. Sudah abang ngomong-ngomong. Awas orang Melayu. Tapi saya tahu saya rambut antaranya Kamal Saidin. Kamal Saidin itu bukan ustaz tuan-tuan, guru tuition, guru sekolah swasta. Sekolah wawasan, orang kalau muda berkahwin dengan orang belah sebab panjang. Lah bukan ustaz itu, ngaji pondok mana? Pondok telefon dia dah lah. Lah ni menjadi penasihat
Cina. Oh, lingua N Cina. Ko sukun Muhammad bin Haji Ko sukun. Lah, tuan-tuan ni hak cerdik. Gelak ni bila tuan-tuan cerdik. Hak yang tak cerdik tau. Mama makaroni 7 kali tak patah tau. Yang ni yang berat. Dia percaya dakwah ni. Percaya. Dia tipu beradab rakyat. Oh, kononnya dia kata nanti apabila Pakatan Rakyat merintah, raja habis semua kita hapus. Kita nak buang raja, kita nak ganti raja global. Ini yang mereka dah sebut. Senjata mereka hari ini 3 benda. 1, Melayu. Kononnya UMNO tahan Melayu. Dia bercakap UMNO lah memperjuangkan Melayu. UMNO tulang belakang orang Melayu. Memang tengah tulang belakang, isi orang ambil semua dah. Tulang pun lah, tulang pun tulang ikan sardin lantin cahaya mu. Rumput macam mak peho kau video. Bukan kuat mana-mana. Nak tunggu hari nak rebang dah. Nak buat hebat. Anak-anak muda hari ni tak mau dengan UMNO. Artis tak mau dengan UMNO. Anak muda tak ada lah. Dia nak bohong apa? Pegawai kerajaan hampir 80% bersama dengan kita. Sama Cina. Allah. Kita pergi jumpa Cina Pok Gurun. Tanya 10 orang Cina, 13 tolak bien. Itu yang menyebabkan tarikh pilihan raya sampai hari ini tak jumpa. Sampai hari ini tak jumpa. Lebih daripada tunggu Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar tu boleh tahan juga. Tahu kat 10 tak akhir. Yang ni kita tak tahu bila. Cakap mana-mana tempat. Oh, saya rasa kuat. Rasa nak berubah. Ubah apa? Semalam himpunan Orin dekat dengan depan Fedah. Ada seorang budak tu jumpa dengan bekas cikgu dia. Dia kata, saya datang ni ustaz. Memang datang dapat duit, tu kami datang. Tapi dia kata dalam part luar tu dapat duit. Macam ni keadaan berlaku. Anak muda pun tak mau, Cina pun tak mau, India pun tak mau, pegawai kerajaan pun tak mau. Jadi dia nak main isu ni. Isu kononnya UMNO tu sebagai pertahanan Melayu, orang tahu dah. Tuan-tuan, bukan 5 tahun kita bagi UMNO jaga Melayu. Sudah 55 tahun UMNO jaga Melayu. Dengan MCA, dengan MIC. Gagal. Kita nak minta rakyat beri sekali peluang untuk PAS bersama-sama Pakatan Rakyat. Nak jaga Melayu pula. Boleh tak boleh? Lah, kalau kami teruk macam UMNO juga. Duduk gadai Melayu macam disyarahkan oleh Datuk Seri Rahman Maidin tadi. Tuan-tuan PRU yang ke-14 pada tahun 2018, tuan-tuan ganti balik, ambil balik UMNO. Apa masalah dia? Takut apa nak tukar kerajaan? Tuan-tuan dah rasa di Kedah ni kerajaan bertukar. Aman tak aman? Tak ada berlaku bergaduh apa? Oh, dia ada ugut kampung-kampung. Dia beritahu nanti kalau UMNO jatuh, Pakatan Rakyat merintah akan berlaku hura-hura. Hei, waktu tu polis bawah kita, menteri dan nerima kamu. Lah, sebab tu hari ni polis malam pun kita tengok himpunan Orin. Dia bagi laluan, tak ada masalah. Dia pun tahu lah, nampak 13 minggu lagi. 13 minggu lagi dia dapat menteri baru. Lah, bukan lama mana 13 Jumaat lagi. 13 Jumaat lagi. Tuan-tuan bersabar Ustaz. 13 minggu lagi, 13 Jumaat lagi, 13 khotib betul khutbah, kerjaan baru kita. Oh, ni mau tengok balik kerjasama elok. Tak ada apa?
dengan baik. Tak ada makan cukup, malam cukup bagus. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka dia main isu kononnya UMNO ni pejuang Melayu. Tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak boleh tengok ini rumah macam ni lah 55 tahun rumah Melayu duduk. Rumah ni Sabah. Di sebelah Kuala Kedah pun masih ada lagi rumah macam ni. Tengok ke pintu nampak ke dapur. Ni rumah macam ni. Tuan-tuan, inilah yang jadi penyokong Tegar BN. Memang senjata UMNO ni miskin dengan orang tak ada maklumat. Orang miskin, kajian yang pernah dibuat di Simlaya, makin miskin rakyat, makin kuat bergantung dengan UMNO. Sebab tu rakyat dia nak bagi miskin. Dia nak bagi miskin. Melayu kaya, kau Alostar. Melayu kaya, kau taman-taman seperti Gurun, kau Sungai Petani, kau Bukit Cipedak, kau Buah Cipedak, kau Jitera, kau Kebang Basu. Hak Melayu-Melayu bangga. Tak ada tuan-tuan. Tak sokong UMNO. Pasal apa? Melayu yang ada kehidupan yang baik. Melayu miskin, inilah yang menjadi mangsa dia. Memang dia nak Melayu miskin. Melayu miskin. Rumah kita tengok cukup baik. Ini bukan zakat kita tolak dengan tangan rebah, tolak dengan lidah pun runtuh. 55 tahun merdeka tuan-tuan, ini rumah dia. Ni rumah di Sabah. Tengok tu. Saya ingat elektrik ni tak ada air. Tak ada air dulu. Tak ada air di Sabah. Sabah ni tuan-tuan negeri kaya. Negeri ada minyak tapi miskin. Pertama. Yang kedua miskin. Terengganu ada minyak. Pasal apa miskin? Negeri ni negeri ada minyak. Sabah ada minyak. Terengganu ada minyak, tapi nombor 2 miskin. Pasal apa miskin? Pemimpin makan duit minyak, rakyat makan teh minyak. Maka dia jadi rumah dia. Ni rumah Ustaz Jamil Khair. Kecil je lah rumah ni. Ni rumah Anwar Musa, bekas menteri dulu. Toyo tak ada gambar ni. Toyo rumah dia nilai yang disebut dengan Angsuling, kata sampai 24 juta. Dia kata tak, saya buat rumah tu. Dia kata bukankah saya ni doktor. Doktor gigi tuan-tuan. Doktor gigi kan duit banyak. Kalau boleh buat rumah berpuluh juta macam tu, patutlah kita tengok orang belah Tanjung Karang semua gigi rongak lega. Pakat cabut gigi kat dia. Dia nak himpun duit, takkan nak boleh buat rumah berpuluh juta macam tu. Kalau dia himpun duit, katakan gaji menteri besar dia 50,000 sebulan. Setahun baru 600,000. 10 tahun baru 6 juta, tak sampai 10 juta lagi. Baru 6 juta dia boleh simpan. Kalau dia 10 tahun, dia 8 tahun jadi menteri besar. Baru 6 juta ada dia simpan. Itu pun dia tak makan, tak minum, dia makan rumput dengan batu ya. Tiba-tiba dia buat rumah macam tu. Yang ni tuan-tuan tengok rumah 55 tahun merdeka di Sabah. Ini sekolah di Sabah. Sekolah dia sekolah kebangsaan Tempuran Telipuk, Kota Kinabalu. Ni Sabah tuan-tuan. Sekolah nak ngaji macam mana? Sekolah macam minyak rupa. Sekolah kandang lembu syaridat lebih lawa pada sekolah ni. Ini tuan-tuan lagi dahsyat. Di Sarawak, negeri kaya, budak belajar dalam reban ayam. Dalam reban ayam mengaji. Dalam reban ayam mengaji. Tuan-tuan bayangkan tengok. Negeri kaya, ketua menteri dia hidup mewah, kereta mewah, anak-anak bilion harta. Rakyat kita tengok mengaji dalam reban ayam.
Datuk Saifuddin tengah panjang lagi. PR, price reduce, harga kurang. BN, barang naik. Berapa naik? Banyak naik. Bila naik? Baru naik. Itu apa BN? PR, price reduce, harga turun. Kita jadi apa? Kalau kita menang, batal Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPN. Kesian ke anak kita tuan-tuan, umur 23 tahun. Kalau mengaji di 20 IPTA, UKM, USM, UUM, UPM, 30,000. Umur baru 23 tahun, hutang 30,000. Kalau dia mengaji hak universiti swasta seperti mana UTP Petronas, TMB dekat Bangi, Lim Kok Weng, Multimedia, 80,000. Yang ni tuan-tuan, kalau kita menang, Pakatan Rakyat menang di peringkat pusat, hutang PTPN akan dihapuskan. Nak tak nak? Nak, kena pastikan menang di peringkat pusat. Ni PTPN ni, tuan-tuan bayangkan tengok. Sehingga Oktober 2011, 69,573 orang peminjam di saman mahkamah. Tahun lepas 69,000, setahun dah ni. Sekarang mungkin dah 100,000 yang kena saman. Pasal apa dia bukan awak lari nak darah orang? Nak bayar macam mana? Kerja tak ada. Kerja tak ada. 76,200 orang siswa dah menganggur. Ini disebut oleh Datuk Maznah selaku Timbalan Menteri Sumber Manusia. 76,200 orang siswa dah menganggur. 6 bulan tak bayar PTPN, surat saman sampai. Surat mahkamah sampai. Kata nak tengok dekat Pekan Gurun tu kan, kalau tengok kan. Hutang 1,000, dapat 900. Itu orang panggil dah alung. Nama dia apa? Alung. Ini PTPN, nama dia Angah. Ni Angah nama dia. 10,200 orang pemegang diploma pendidikan. 10,200 diploma pendidikan. Kita dah ingat anak kita buat diploma pendidikan boleh kerja, tak boleh kerja. 10,200 orang. Tiba-tiba cikgu ada pun tak ada tempat nak mengajar. Najib dengan Mahyudin nak pergi ambil cikgu daripada India, nak suruh mengajar bahasa Inggeris. Ada akal kau perempuan ni tuan-tuan? Yang anak duduk yang kandungan, duduk dukung pun dia lepas. Dia kerah dekat hutan dia susukan. Ni 1,118 pilot tidak ada kerja. Ni mengaji pilot, yuran dia 300,000 tau. 1,118 orang pilot yang ada lesen bawa kapal terbang tapi tak ada kapal terbang nak bawa. Anak saudara saya seorang jadi mangsa. Sekarang ni tanam pokok anggur, menganggur. Yuran 300,000. Kalau tahu menyentul bebek pak dia suruh ambil lesen lori. Lesen lori pun tengah 2,000, bawa kontena 4,000 gaji. Ni pula kita tengok jururawat. 8,000 jururawat menganggur. Yuran nak mengaji jururawat 63,000. Keluar kerja tak ada. Kolej-kolej swasta, hak yang dibuat oleh semua kroni-kroni dia kaya. Anak kita hari ni kerja tak ada. Nak ada kerja macam mana tuan-tuan? Kita tengok. Memang kalau kita ada bagi UMNO pemerintah, memang anak kita tak ada kerja. Apa tidak? Macam baru ni Ustaz Pedas tanya dalam parlimen tu, hak kamera kat IS tu, kamera hak yang polis dia tangkap tu, harga pasaran antara 15 hingga 18,000 ya. Kerajaan Malaysia bayar berapa? 175,000. 175,000 tuan-tuan. Macam ni punya gaya Bukit Corai pun kurui. Ni Malaysia. Tak ada punya lah. Sedangkan negara kita kaya apa? Rakyat 28 juta. Malaysia ada minyak, ada bauxite, ada mutiara, ada getah, ada biji timah, ada semua ada. Tapi nak buat macam mana yang menguruskan ni bukan manusia, jin tanah.
Sebab tu tuan-tuan, wajib tuan-tuan kita kena ubah kerajaan pusat dalam pilihan raya akan datang. Bersedia atau tidak? Wajib tuan-tuan, ini peluang terbaik. Tuan-tuan ingat, kalau UMNO menang, apa tuan-tuan menang? GST. Tahu GST? Gasak sampai tumbang. Saya baru ni jumpa dengan seorang penasihat undang-undang custom. Dia kata semua dah siap untuk nak laksanakan saja. Kalau dia menang saja buat. Prepaid patut bulan 7 baru ni. Kita cukai telefon. Cukai kita prepaid kita. Patut bulan 7 dia tangguh pilihan raya. AKS tangguh pasal pilihan raya. Dia takut pilihan raya saja. Lepas ni kalau dia menang, dia lonyai kita semua. Lonyai kita. Sebab tu tuan-tuan kita mesti pastikan yang tuan-tuan dapat RM500 tu tuan-tuan kena ambil. Betul tak? Ini bukan duit mereka, duit tuan-tuan. Tuan-tuan dapat RM500 itu pasal Kedah ni UMNO kalah. Kalau UMNO dapat, UMNO menang, tuan-tuan dapat tak? Tuan-tuan dapat tak? Pasal UMNO kalah di Kedah, UMNO kalah di Pulau Pinang, UMNO kalah di Kelantan, UMNO kalah di Perak dulu, UMNO kalah di Selangor. Tuan-tuan dapat. Kalau UMNO kuat, tuan-tuan yang harap nak dapat, tuan-tuan tunggu babi terbang baru dapat. Ni sebab dia lemah. Lemah hari ni tuan-tuan minta apa pada babi? Tuan-tuan jumpa pemimpin UMNO. Datuk, kami nak letrik bagi. Datuk, kami nak rumah bagi. Datuk, kami nak jalan bagi. Datuk, kami nak buat sungai atas jalan. Dia buat. Sungai atas jalan boleh buat. Dia lemah. Lemah hari ni. Bila lemah ni dia buat apa saja. Lemah. Kalau datang batang pisang, dia pun batang pisang. Kalau ada boya, boya pun dia pun. Sebab tu kita nak tengok sekali ya. Nak tengok UMNO kalah bukan 5 tahun, 5 hari ya. Tuan-tuan tengok UMNO kalah 5 hari ya. Allah Rabbi. Kita boleh tengok bagaimana perubahan akan berlaku insya-Allah. Jadi saya harapkan tuan-tuan semua yang hadir hari ini, apa yang saya ucap, apa yang Ustaz Pedah cakap tadi, apa yang Datuk Seri Rahman cakap tadi, apa yang bakal cakap oleh Datuk Saifuddin nanti, tuan-tuan semua mesti menjadi television pas, television Pakatan Rakyat. Boleh tak boleh? Tuan-tuan duduk di kedai kopi, tuan-tuan duduk di rumah kenduri, tuan-tuan duduk di rumah orang mati, tuan-tuan kena bercakap. Ada ceramah yang diambil oleh Pakatan kena datang, ada program parti kena datang, ada program kuliah yang dibuat oleh pimpinan kita kena datang. Supaya apa? Maklumat ini ada untuk tuan-tuan sampaikan kepada orang lain, nak huraikan berkenaan dengan apa yang berlaku dalam suasana negara kita pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita sabarlah menunggu kita, dan insyaAllah kita akan bekerja keras memastikan penerangan ini dengan baik sampai kepada masyarakat semua. InsyaAllah perubahan akan berlaku dalam lebih kurang 11 kali Jumaat lagi. InsyaAllah kerajaan baru akan kita dapat tengok. Di sana kita akan dapat menyelamatkan masa depan negara kita, masa depan rakyat kita, masa depan kampung halaman kita, masa depan anak-anak kita untuk pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.